Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 1 PIM 2, saya Farhan, Faiz dan Zikri akan membentangkan berkenaan dengan poster hegemoni barat dan globalisasi. Terlebih dahulu saya ingin terangkan tentang maksud hegemoni. Hegemoni ini sebenarnya adalah bermaksud dominasi sesebuah negara terhadap negara yang lain lah. Maknanya kalau kita sebutkan hegemoni barat, mana dominasi ataupun penguasaan barat terhadap negara-negara yang lain. Contohnya dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Dan yang kedua, maksud globalisasi. Apakah maksud globalisasi? Globalisasi ini secara senangnya kita boleh sebut adalah lenyapnya dinding dan jarak antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, yang mana membolehkan berlakunya percampuran ataupun pengintegrasian sama ada daripada aspek ekonomi, politik ataupun sosial. Contohnya perdagangan bebas, mobility dan sebagainya. Okey, kita sambung seterusnya. Hegemoni barat yang bermaksud mendominasi tanpa sebarang paksaan ataupun menggunakan kekerasan. Kalau kita tengok hegemoni barat yang dari segi ketenteraan, mana barat ataupun negara Amerika Syarikat ni dia mengambil kesempatan dalam peperangan besar yang berlaku di antara negara-negara lain. Contohnya peperangan Iraq, Kuwait dan lain-lain. Apabila berlakunya peperangan di negara tersebut, kemudian kuasa barat ini mengambil peluang untuk menguasai negara tersebut melalui ketenteraan. Yang seterusnya adalah hegemoni dari segi ekonomi. Eksploitasi sumber semula jadi rangkaian syarikat multinasional, di mana kesan daripada hegemoni ekonomi ini timbullah syarikat-syarikat multinasional seperti Coca-Cola, McDonald dan sebagainya. Kemudian dari segi sains dan teknologi, barat ini menguasai teknologi nuklear dan mendominasi teknologi tersebut dari segi ketenteraan dan penyelidikan dan serta penyakit baru. Kemudian kita beralih kepada globalisasi, iaitu yang bertujuan untuk menyatukan kebudayaan-kebudayaan yang berbeza di dunia. Dari segi agama, kalau kita tengok globalisasi ini dia mempunyai 3 tujuan utama, iaitu God, Glory dan Gold. Dari segi agama, globalisasi barat bertujuan untuk mengkristiankan semua manusia di dunia. Kemudian dari segi politik pula, barat ini cuba untuk menundukkan semua negara supaya mengikuti kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat. Kemudian yang terakhir ialah dari segi ekonomi, yang mana barat cuba untuk membudayakan ekonomi kapitalis yang digunakan di sebelah barat ke seluruh dunia. Berbeza dengan ekonomi yang dijalankan di Malaysia, iaitu ekonomi campuran, yang mana terdapat sentuhan daripada kerajaan dan juga swasta dalam menjayakan ekonomi dunia. Okay, jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan daripada hegemoni barat dan globalisasi. Jadi saya tekankan kepada 3 aspek. Yang pertama, aspek sosial. Yang kedua, teknologi dan pembuatan. Dan yang ketiga ialah aspek politik. Jadi pada aspek sosial, kesan yang kita dapat lihat daripada hegemoni barat dan globalisasi ini ialah cara hidup manusia telah banyak berubah dan telah beralih dan terikut kepada barat. Dan ini kita boleh kata hal ini kerana sebab remaja pada masa kini ataupun masyarakat pada masa kini lebih mendorong ataupun mengidolakan idola-idola mereka dari barat. Dan kita dapat lihat antara aspek sosial yang ditekankan ataupun diikuti oleh masyarakat kini ialah budaya fashion, budaya muzik dan juga budaya bahasa. Jadi ini daripada tu. Yang kedua ialah teknologi dan pembuatan. Daripada teknologi dan pembuatan, kesannya ialah generasi kini lebih leka dengan teknologi sahaja. Dan ini secara langsung dapat mengurangkan ataupun mengurangkan kadar proaktif seorang masyarakat itulah. Sebab jika dia terlampau leka dengan teknologi, mungkin dia juga menjurus kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Contohnya pornografi, persundalan dalam internet dan sebagainya. Dan terakhir sekali ialah kesan daripada segi politik. Daripada segi politik, kita dapat lihat bahawa sistem politik ala barat telah mengambil alih keseluruhan sistem politik di seluruh dunia. Dan politik ini juga telah memisahkan masyarakat kepada beberapa kelompok.
kelompok bawahan, kelompok atasan dan juga kelompok yang memerintah. Jadi politik ini kita sepatutnya tidak tekankanlah ataupun kita tidak ikuti, kerana apabila kita mengikuti politik barat, dia lebih kepada meningkatkan kepada liberalisme itu sendiri. Dan seterusnya, yang terakhir sekali ialah bagaimana cara untuk kita mengatasi hegemoni barat dan globalisasi. Jadi kat sini saya tekankan 3, iaitu P, K dan M. P yang pertama ialah perkasakan jati diri sebagai seorang tamadun Islam dan Asia masyarakat. Kerana bila kita punya jati diri, kita akan mengingati di manakah asal usul kita dan kita akan tidak terikut-ikutlah dengan masyarakat terkini. Seterusnya ialah K. K yang kedua ialah kukuhkan kerjasama ekonomi ekonomi dan budaya antara negara-negara luar, dan supaya kita dapat meningkatkan lagi hubungan dengan negara luar, bukan sahaja daripada bidang ekonomi dan juga budaya. Dan sekali yang terakhir ialah M, iaitu mantapkan, memperkuatkan pertubuhan Islam seperti OIC, iaitu Gabungan Persatuan Islam di dunia, dan juga Rabitah Al-Alam Al-Islami. Hal ini kerana kita dapat tingkatkan kita punya pertubuhan Islam, bukan sahaja daripada segi pertahanan, tapi daripada segi politik, ekonomi, supaya Islam itu sendiri dapat mendominasi dunia. Dan itu. Jadi kesimpulannya di sini saya ingin mengatakan bahawa hegemoni barat dan globalisasi punya kesan-kesan yang telah diimpakkan kepada dunia, dan kita perlu mengatasi dengan langkah-langkah yang telah diberikan supaya hegemoni barat ini tidak terjerumus dan tidak dapat dibendung oleh masyarakat kita. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.